Sayyiduna Abu Ubaidah masih menjadi orang kanan kepada pemerintahan Islam ketika itu. Sehinggalah beliau dilantik menjadi panglima pertama untuk pembukaan kota Syam. Syam ni Syria lah. Syria, Jordan, Palestin. Menghantar pasukan tentera untuk menawan kota Syam dan akhirnya mereka berjaya tawan kota Syam dan berlakulah pada tahun itu Syam dilanda dengan wabak seperti COVID pada zaman kita hari ini ni, penyakit yang berjangkit dan mati. Dia punya simptom dia sama. Saya pernah baca satu kitab sirah tentang wabak tersebut. Simptom dia juga demam. Simptom dia tu lebih kurang sama dan dia adalah penyakit berjangkit yang mati. Ketika itu ribuan penduduk Syam ketika itu mati. Seorang. Apabila penyakit itu berjangkit dengan begitu laju, maka mereka mengeluarkan satu keputusan untuk tidak membenarkan orang daripada Syam keluar dan orang luar tak boleh masuk supaya tak berlaku, tidak merebaklah jangkitan penyakit tersebut. Kemudian Sayyidina Umar yang berada di Madinah ketika itu, pusat pemerintahan Islam ketika itu di Madinah, teringat dengan Abu Ubaidah, dia pun hantar surat. Surat itu merupakan pengingkaran kali pertama Abu Ubaidah bin Jarrah dengan arahan Amirul Mukminin. Kali pertama dia mengingkari arahan, iaitulah surat itu arahan daripada Presiden umat Islam Umar bin Khattab supaya Abu Ubaidah keluar daripada situ, supaya dia selamatkan nyawa dia. Amirul Mukminin keluar surat daripada Madinah, hantar, tulis, wahai Abu Ubaidah, Syam sedang dilanda wabak. Sekarang ini aku ada satu urusan penting yang memerlukan bantuan kamu. Saya tidak dapat menyelesaikannya tanpa bantuan kamu, kata Sayyidina Umar. Ketika mana perutusan saya ini sampai kepada kamu pada waktu malam, surat ni sampai malam, jangan tunggu subuh kecuali tinggalkan Syam dan datanglah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Niat Sayyidina Umar nak arah Sayyidina Abu Ubaidah, satu orang sahabat kanan Rasulullah yang mahal, Nabi dah wafat waktu tu, sahabat yang sangat penting dalam pentadbiran Islam. Sayyidina Umar nak keluarkan orang besar ni kan. Bila sampai surat tu, Sayyidina Abu Ubaidah pun suruh pegawai dia tulis, ya, jawab surat tu, ya Amirul Mukminin, saya tahu apa tujuan Amirul Mukminin meminta untuk saya keluar segera daripada sini. Wahai Amirul Mukminin, saya salah seorang anggota Islam. Dia komander pertama, komander yang nombor satu waktu tu dalam misi tersebut. Tapi tawaduk bahasa sahabat, saya salah seorang anggota tentera Islam. Saya tidak ingin untuk menjaga diri saya daripada bencana yang telah menimpa keseluruhan umat Islam yang lain. Saya tidak akan meninggalkan mereka sehingga Allah menentukan keputusan untuk saya, sama ada menyelamatkan saya ataupun Allah mengambil nyawa saya. Wahai Amirul Mukminin, ketika mana surat ini sampai kepada kamu, gugurkanlah tuntutan kamu terhadap saya. Izinkanlah saya untuk terus kekal di sini, ya Amirul Mukminin. Masya Allah. No? Bila sampai surat jawab daripada Abu Ubaidah bin Jarrah, Sayyidina Umar pun buka, air mata dia bercucuran, mengalir laju air mata Sayyidina Umar sampai teresak-esak. Bila dia menangis, sahabat-sahabat yang dikeliling tanya, ya Amirul Mukminin, atuwuffiya Abu Ubaidah, apakah Abu Ubaidah telah pun wafat? Sayyidina Umar kata belum, tetapi kematian telah pun menghampirinya. Sayyidina Umar kata kematian telah sangat hampir dengan Abu Ubaidah. Wabak tuan-tuan, wabak ni bukan zaman kita ni saja, no? Bukan zaman kita ni sahaja. Pengosongan masjid bahkan tuan-tuan berlaku sepanjang 1400 tahun ni tuan-tuan, berlaku 6 atau 7 kali umat Islam terkena dengan wabak ni, no? Ada ketika umat Islam mengosongkan masjid selama beberapa tahun. Kita ni bukan pengosongan total masjid, masih ada lagi boleh pergi masjid sikit-sikit. Itu pun dah ramai yang melemparkan berbagai perkataan kesat, hilang hormat, hilang kepercayaan dengan para ulama sebagainya. Ulama berkeluar fatwa ikut nafsu dan sebagainya. Bukan begitu tuan-tuan.
Bahkan serangan seperti COVID ini yang mengosongkan masjid ketika itu di bandar-bandar umat Islam. Bahkan ada yang 3 tahun, 4 tahun masjid dikosongkan kerana berlaku wabak yang seperti ini. Dan ulama mengeluarkan fatwa yang sama seperti mana para ulama terdahulu. Sebab tu kita kata jalan ulama ni jelas. Jalan para ulama sangat jelas. Hukum yang diambil oleh mereka bukanlah daripada hawa nafsu mereka, tetapi berdasarkan Quran dan hadis, dan juga panduan daripada apa yang pernah dilakukan oleh para ulama-ulama Rabbani yang terdahulu. Jadi selepas daripada peristiwa tu, Abu Ubaidah bin Nazak, memang dia nazak, dia terkena wabak tersebut bersama dengan umat Islam yang lain. Dan sebelum nazak tu dia pun berpesan dirikan sembahyang. Dia kata jangan lupa zakat, puasa Ramadan, bersedekah, tunaikan haji dan umrah, dan salinglah berpesan dan memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Panjang dia nasihat. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ketika dia nazak tu, dia pun sebut wassalamualaikum warahmatullahi. Habis dia bagi nasihat terakhir, dia pun memandang kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Ketika tu dia kata, wahai Muaz, imamkanlah mereka. Zaman tu pemimpin tertinggi dialah imam, dialah khatib. Wahai Muaz, imamkanlah mereka. Kemudian nyawa Abu Ubaidah bin Jarrah pun keluar meninggalkan tubuh suci seorang sahabat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat, yang syahid disebabkan wabak tadi ni, wabak ta'un ketika tu. Jadi radhiyallahu 'anis sahabati kullihim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.